Dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, in kuntu la adkhulul bait lil hajah, kalaulah sekiranya aku masuk dalam rumah kerana ada keperluan. Ini cerita lepas Nabi wafat. Lepas Nabi wafat, isteri-isteri Nabi pula sambung iktikaf ini. Aisyah kata, kalau masa aku duduk iktikaf itu, aku tak balik rumah. Rumah Nabi dengan Masjid Nabawi berkembang. Walau berkembang, tak balik rumah. Aku akan duduk di dalam masjid itu dan aku tidak akan balik ke rumah melainkan ada keperluan sangat-sangat. Wal marid fihi, pernah sekali ada orang sakit duduk dalam rumah aku. Fama as'alu anhu illa wa ana marrah. Aku duduk iktikaf dalam masjid dalam bulan Ramadan, aku balik ke rumah kerana ada hal nak buang air ke apakah, aku balik ke rumah, aku balik ada orang sakit dalam rumah aku. Aku tak tanya hal orang sakit ni, melainkan aku masuk pi, selesai kerja aku keluar. Anda nampak ni, iktikaf yang dibuat oleh Nabi SAW dan oleh isteri-isteri Nabi macam tu. Kita malam ni umur 50 lebih dah, kita iktikaf macam mana? Macam kita masuk nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala i'tikaf. Telefon bunyi keluar start motor balik. Itu i'tikaf yang kita faham. I'tikaf Nabi sallallahu alaihi wasallam dan i'tikaf isteri-isteri Nabi macam ni punya, rigid. Ketat i'tikaf Nabi dan i'tikaf isteri Nabi ni, dia ketat ni macam kita duk baca ni, dia ketat macam tu. Nabi bila mai 10 akhir, dia masuk masjid, itu ibadat. Sudah wafat Nabi, isteri Nabi mai ke masjid dalam 10 akhir, duduk ibadat. Kalau ada hal sangat, keluar balik ke rumah. Dan kalau balik itu ada orang sakit dalam rumah, Aisyah kata, fama as'alu anhu, aku tak tanya pun habang orang sakit tu, illa wa ana marrah, melainkan aku lalu aja, lalu tengok begitu aja, pi kalau nak buang air, lalu balik, terus masuk balik dalam masjid. Wa in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yudkhilu alayya ra'sah. Ni Aisyah kata, aku nak cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam waktu Nabi i'tikaf dalam 10 akhir Ramadan ini, Nabi hanya suruh kepala keluar daripada masjid. Nabi tak keluar, Nabi hulung kepala keluar daripada dalam masjid. Masjid tu Raudhah lah ni, rumah Nabi tu hak kubur lah ni, duk berkembang macam tu. Nabi cuma suruh kepala keluar daripada masjid, suruh dekat Aisyah radhiyallahu anha. Wa huwa fil masjid, sedangkan Nabi duk ada dalam masjid, kepala saja dia keluar. Fa urajjiluh, Nabi nak minta aku sikatkan rambut dia. Tuan-tuan, iktikaf Nabi. Tak keluar masjid ni, tak mau keluar daripada masjid sebab takut iktikaf itu terputus. Punya sayangnya iktikaf itu sampai macam tu. Aci boleh, tak mau keluar. Aisyah kata, sampai Nabi ada keperluan nak sikat rambut, dia suruh kepala aja mai kat aku. Aku duduk balik dalam rumah, dia duduk balik dalam masjid, dia tak keluar. Aku sikat rambut dia. Fa urajjiluh, maka aku sikat rambut dia. Wa kana la yadkhulul bait illa li hajah. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan keluar daripada masjid nak pergi ke rumah melainkan kerana ada hajat sangat-sangat. Ulama dalam mengupas hadis ini, ulama kata maksud hajat itu ialah qada hajat, kerana nak pergi buang air. Idza kana mu'takifan, Aisyah kata ini cerita ni adalah hal keadaan Nabi itu sedang beriktikaf. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam buat iktikaf dia sampai macam tu sekali. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Now kita go one by one, satu-satu. I'tikaf ini apa? Okey, tadi hadis dia. I'tikaf ini adalah satu amalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semakin
tidak difahami dan semakin dilupakan. I'tikaf ini adalah sunnah Nabi yang semakin tidak difahami. Sebab kebanyakan orang hari ini dia faham i'tikaf, masuk masjid, nawaitul i'tikaf, aku niat i'tikaf. So bila mai 10 akhir Ramadan pun dia ingat macam tu. Tapi i'tikaf sebenar yang dikatakan sunnah Nabi SAW, serupa kita habaq tadi. Baik, i'tikaf itu dari segi bahasa dia, maksud dia ialah terus menerus duduk di dalam masjid dalam keadaan menahan diri daripada buat benda yang tak berkaitan. Dan dari segi syarak ialah duduk dalam masjid dengan tujuan nak konsentrik ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. I'tikaf dari segi syarak ialah duduk dalam masjid secara berterusan dengan niat nak konsentrik ibadah. Itu i'tikaf. Hukum dia ialah sunat. Dan dia adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran Tuhan sebut pasal i'tikaf ini, firman Allah, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Tuhan kata, dan jangan dalam masa i'tikaf itu, jangan kamu ingat nak bersama, nak jima' dengan isteri kamu. 10 akhir itu hadis kita baca tadi, kata Nabi pakemah kain dia. Maksudnya dia try seberapa boleh, tak mau pergi buat yang tu. Rupanya dalam Quran Tuhan kata wala tubashiruhunna. Kalau betul nak i'tikaf 10 yang akhir ini, jangan menggauli isteri. Wa antum aakifuna fil masajid, sedangkan kamu pada ketika itu sedang beriktikaf di dalam masjid. Tumpu yang tu. Baik, di mana tempat untuk kita beriktikaf? Di mana? Boleh tak boleh kita iktikaf di rumah? Boleh tak boleh kita iktikaf di surau taman kita? Boleh tak boleh kita beriktikaf di Masjid Pahim? Di mana tempat i'tikaf? Ulama terbahagi dua. Sebahagian ulama kata i'tikaf yang dimaksudkan di dalam nas-nas Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam merujuk kepada 3 masjid sahaja. Al-Masjidil Haram, Al-Masjidil Nabawi dengan Al-Masjidil Aqsa. Satu pendapat. Lain daripada itu tidak ada i'tikaf. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua adalah pendapat jumhur ulama. Majoriti ulama kata i'tikaf boleh dibuat di mana-mana masjid. Di mana-mana masjid. Termasuk Masjid Pahim ni. Janji masuk masjid boleh i'tikaf. Itu pendapat lagi satu geng. Pendapat yang pertama tadi dia khususkan kepada 3 masjid saja. Pasal apa golongan yang pertama keras macam tu? Pasal di sana ada satu hadis daripada Huzaifah radhiyallahu anhu. Dalam hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata la i'tikafa illa fi 3 masajid. Al-Masjidil Haram wal Masjidil Aqsa wa Masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis. Itu pasal ada pendapat pertama. Pendapat pertama ni dia pegang kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la i'tikaf illa fi 3. Tidak ada i'tikaf melainkan pada 3 tempat sahaja. Nabi kata macam tu. Al-Masjidil Haram 1, wal Masjidil Aqsa 2, wa Masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 3. Dan hadis itu hadis sahih riwayat Ibnu Abi Syaibah. Oleh kerana ada hadis dan hadis itu sahih, maka ada satu pendapat pegang macam tu.
Tapi ada sebahagian ulama yang lain, dia pegang pula ayat yang kita baca tadi. Tuhan kata, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Surah Al-Baqarah ayat 187. Allah kata dalam ayat tu, dan janganlah kamu menggauli isteri kamu ketika kamu beriktikaf itu. Wa antum akifun, sedangkan hampa semua pada masa itu sedang beriktikaf fil masajid, di masjid-masjid. Ulama yang majoriti kata Allah guna dalam ayat tu wa antum, dan hampa semua, maknanya khitab ayat itu kepada semua orang Islam. Jadi orang Islam bukan berada di 3 tempat sahaja, bukan ada di Mekah sahaja, bukan ada di Madinah sahaja, bukan ada di Aqsa sahaja. Orang Islam ada di merata tempat, termasuk Kubang Menerung. Jadi oleh kerana ayat tu kata wa antum, dan hampa semua, maksudnya orang Islam ada di mana pun, termasuk dalam umum ayat itu. Di mana tempat mereka duduk, ada masjid, beriktikaflah di masjid itu. Itu hujjah golongan jumhur ulama. Kita boleh faham benda ni, kita kena bagi tahu kata di sana ada kepelbagaian pendapat dalam banyak hal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Cuma kata jumhur ulama yang afdalnya, hadis tadi, hadis Huzaifah, dia kata tidak boleh iktikaf melainkan 3 masjid, bukan kata tempat lain tak boleh, tetapi hadis tu nak abang kata afdalnya di 3 tempat itu. Okey, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, soalnya boleh tak boleh bila kita iktikaf kita nak keluar masjid? Itu perbincangan. Boleh tak boleh? Bila kita duduk dalam masjid dalam 10 akhir Ramadan, kita dah niat kita nak iktikaf, boleh tak boleh keluar balik rumah ke pi mana atas apa-apa keperluan? Boleh ke tak boleh? Perbincangan ada di sana. Majoriti ulama kata yang boleh hanya untuk buang air saja. Ketat tuan-tuan. Makna kata kita duk buat selama ni sampai umur kita dah 50 lebih ni, kalau ikut kira bukan iktikaf. Bukan i'tikaf seperti yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. So dia kata boleh keluar ni untuk buang air sahaja. Itu pun kata ulama ni kalau masjid tidak menyediakan toilet. Kalau ada, hang pi toilet tu lah. Kalau masjid jenis tak ada toilet, hang kena balik rumah, dibenarkan untuk buang air. Balik segera ke masjid untuk i'tikaf al-ashrul awakhir, 10 akhir Ramadan ini. Kata Ibnu Qudamah, dia ni pelonggang sikit, boleh keluar. Dia kata bukan tak boleh keluar, tapi keluar dengan syarat tidak lama. Nak tu dia bagi longgang sikit. Dia kata boleh, bukan tak boleh keluar. 10 akhir Ramadan kita main masjid i'tikaf, boleh keluar. Dia kata tapi jangan lama. Kalau keluar tu jangan lama. Itu pun dia kata keluar untuk buang air. Yang kedua, nak keluar pi makan minum, buka puasa ataupun sahur. Sekiranya kata Ibnu Qudamah yang pelonggang ni, sekiranya masjid tak sedia makan. Ketat jugalah, tapi longgang sikit. Dan dia kata boleh keluar, jangan lama. Kalau sekiranya kita nak buat satu benda kotor, contohnya nak termuntah, susah lagu ni. Keluar kerana nak termuntah, supaya masjid tak kotor, kita keluar pergi muntah di luar. Takat tu aja, dia kata. Ataupun dia kata kalau sekiranya kita beriktikaf di masjid yang tidak buat sembahyang jemaat, tiba-tiba sampai waktu sembahyang jemaat kena keluar pergi masjid lain untuk sembahyang jemaat, yang tu boleh. Longgar sikit tapi masih ketat. Tuan-tuan ni yang kata i'tikaf 10 akhir ni rupanya macam ni. Kata Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, jika keluar juga tanpa keperluan seperti yang disebut di atas tadi, walaupun sebentar, keluar pasal apa? Ada orang main di rumah, nak balik pergi tengok tetamu main di rumah, itu bukan dalam keperluan yang terdesak tadi. Kata Imam Syafi'i,
Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Dia kata maka terbatallah i'tikaf itu. Ketat juga rupanya. Kita muhasabah balik tuan-tuan. Maknanya sampai malam ni kita tak buat lagi i'tikaf macam yang Nabi dan isteri-isteri Nabi dan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in buat. Baik. Bilakah waktu untuk i'tikaf? Malam ni kita bagi selesai bab i'tikaf ni. Boleh buat, tak boleh buat tu bab lain. Bilakah waktu i'tikaf? Dia kata bila-bila waktu. Janji doa ada bermula daripada malam 21 Ramadan sehinggalah malam raya. Dalam tempoh masa tu. Nak i'tikaf straight ambil 10 malam akhir ataupun nak ambil satu malam saja, nak ikut betul-betul tapi satu saja, ataupun nak ambil 3 hari saja, is up to masing-masing diri. Terpulang dekat masing-masing diri. Tapi masa dia bermula daripada hari 20 Ramadan, malam 21. Itu start masa yang dimaksudkan sebagai i'tikaf 10 akhir. Membawa kepada penyimpan mohor besar raja-raja keluar dalam TV. Mengisytiharkan raya bila. Malam raya berakhir masa untuk beriktikaf. Baik, perbincangan lagi. Berapa tempoh masa minimum dianggap sesuatu itu sebagai i'tikaf? Berapa lama masa dia? Hanya Imam Abu Hanifah sahaja yang bagi satu yang longgar. Imam Hanafi kata sekurang-kurangnya 1 jam, dia kata. Ni boleh dengar. Jadi macam mana malam ni kita jadi mazhab Hanafi semua? Macam mana? Boleh kita jadi mazhab Hanafi semua malam ni. Imam Abu Hanifah sahaja, dia kata sekurang-kurangnya 1 jam dianggap sebagai i'tikaf dalam 10 akhir bulan Ramadan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Persoalan akhir. Adakah i'tikaf ini terhad kepada 10 akhir Ramadan sahaja? Ni macam kita main masjid malam ni, kita masuk, depa duk tulis di atas ni nawaitul i'tikaf ni, ini tak dianggap ke sebagai i'tikaf? Itu persoalan dia. Sebab daripada tadi bagi salam mukaddimah sampailah sebelum saya cakap ni, cerita i'tikaf ini hanya tertentu kepada al-ashrul awakhir, 10 akhir Ramadan saja. Persoalannya, boleh tak boleh i'tikaf lain daripada 10 akhir Ramadan ni? Boleh ke tak boleh? Jawab dia kata boleh. Dia kata walaupun i'tikaf itu tidak terletak di dalam 10 akhir bulan Ramadan. Apa alasan dia? Alasan dia di sana ada sebuah hadis daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini tuan-tuan, orang tanya, kita nak jawab, tak ada hadis jangan sembang. Sebab ini ibadah. Ibadah dia ikat kita dengan nas. Kita tak boleh jawab tembak angin, tembak peluru kapur, tak boleh. Dia kena jawab, kena ada nas. Kalau orang kata boleh, tak boleh ustaz. Kalau kita nak i'tikaf tapi bukan bulan Ramadan, bukan 10 akhir Ramadan, macam kita duduk main masjid, kita nak duduk, kita nak niat nawaitul i'tikaf, boleh ke tak boleh? Tanya. Kalau nak jawab boleh, apa dalil dia? Kalau kata tak boleh, apa dalil dia? Maka ulama kata boleh. Pasal apa? Pasal hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Umar, kuntu nazartu fil jahiliyah an a'takifa laylatan fil masjidil haram. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa'awfi bin nadhrik. Atau kama qal, hadis sahih muttafaqun alaih. Cukup kuat hadis ni. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, masa zaman dia belum Islam, dia sudah bernazar. Dia kata kuntu nazartu fil jahiliyah. Zaman aku jahiliyah, aku tak masuk Islam dulu, aku ada bernazar an a'takifa lailatan fil masjidil haram. Aku nak ambil satu malam nak beriktikaf dalam Masjidil Haram. Dia jatuh niat dalam hati dia, dia bernazar dalam hati dia, dia nak ambil satu malam nak duduk dalam Masjidil Haram, tak mau keluar. Lepas itu dia masuk Islam.
Nazar, bayang niat ni bukan Islam saja tuan-tuan. Orang kafir pun, mereka pun bayang niat juga. Tu yang duk sembelih kambing di Pulau Besar Melaka tu semua tu. Bukan kata orang Islam. Orang bukan Islam pun pi. Pulau Besar Melaka, orang bukan Islam pun pi. Hindu ada pi. Orang agama Buddha ada pi. Berapa kali Jabatan Agama Islam Melaka pi punggah buang, pi parlay kubung-kubung ada tu, dia pi buat balik. Sampai hari ni tuan-tuan boleh pi tengok colok orang Buddha semayang duk cacak di atas kubung-kubung yang duk ada di Pulau Besar Melaka tu. Kemian ni saya katalah. Kemian duk perasa dengan macam-macam tak pasal-pasal pi duk tambat kain kuning, kain merah apa semua. Ini apa ni? Ini semua cerita apa? Cerita nazar, cerita bayang niat. Depa adakan satu masalah, depa pasang satu niat, kalau anak aku baik daripada penyakit ni, boleh faedah kubung Pulau Melaka ni. Aku nanti pergi potong kambing ke, pergi potong ayam putih ke apa. Ini semua nazar. Nazar ini dibuat oleh Umar bin Al-Khattab sebelum dia masuk Islam. Bila dia dah masuk Islam, dia pergi habaq dekat Nabi. Umar kata, kuntu nazartu fil jahiliyah. Umar kata, ya Rasulullah, sebelum saya masuk Islam, zaman saya jahiliyah, saya ada satu nazar. Saya bernazar an a'takifa laylah fil Masjidil Haram. Saya nak ambil satu malam, saya nak pergi duduk dalam Masjidil Haram, nak beriktikaf. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata dekat Sayyidina Umar, fa'aufi binadhrik. Nabi kata, penuhi, tunaikan nazar kamu itu. Walaupun nazar dibuat sebelum dia masuk Islam. Nazar itu untuk nak mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Kaabah. Depa sebut masa tu Tuhan Kaabah. Nabi kata dekat dia, tunaikan, penuhi nazar kamu itu. Sedangkan benda ni berlaku di luar Ramadan. Nabi suruh. Kerana Nabi suruh Umar pergi tunaikan nazar dia nak beriktikaf di Masjidil Haram, maka beriktikaf luar Ramadan dibenarkan. Itu dalil dia. Dan dalil itu daripada hadis yang cukup kuat. Hadis muttafaqun alaih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apakah adab bila kita nak beriktikaf? Apa adab kita? Yang pertama, niat mau ikhlas kerana Allah. Itu nombor satu. Kita ambil cuti 10 akhir Ramadan, mai duk iktikaf masjid ni, duk habang habis semua satu pejabat kata saya 10 akhir ni memang saya nak pergi iktikaf, saya nak pergi buat tak cantik. Ambil cuti, sengap-sengap mai kita dengan Tuhan, ikhlas. Cantik. Yang kedua, penuhkan masa sewaktu iktikaf itu dengan benda-benda yang boleh bagi kita dekat dengan Allah, bagi kita dapat pahala. Apa dia? Baca Quran. Banyakkan sembahyang sunat, zikir bagi banyak, muhasabah diri, mengenangkan segala salah silap dosa kita yang tak tahu punya banyak ni, istighfar, bertaubat, minta ampun kepada Allah. Itu pengisian i'tikaf. Yang ketiga, jangan buang waktu secara sia-sia. Maksudnya apa? Zamanlah mai 10 akhir Ramadan duduk tengok Facebook. Mai i'tikaf dalam masjid. Time memang cantik 10 akhir. Duk baca Facebook. Duduk update. Gelak seorang-seorang. Ini semua kerja merepek dan kerja karut. Dia kata, jangan buat macam tu. Dan yang keempat, jangan tinggalkan masjid. Kalau dah kita niat i'tikaf, sedaya upaya jangan tinggalkan masjid kecuali keadaan darurat dan terdesak. Duduklah masjid i'tikaf, bini telefon, abang ni ulang telung selah masuklah rumah ni. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Tak balik. Bini telefon dia, abang ni dia patuk anak dia ni, dia patuk. Astagfirullahalazim. Kalau Piramli dia tak, cobaan. Pasal apa? Aku tengah duduk i'tikaf. Itu tak cerdik. Itu dia panggil keadaan darurah. Keadaan itu sangat terdesak, emergency, you kena balik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di sana ada satu hadis dhaif. Yang ni habaq juga. Di sana ada satu hadis dhaif tentang i'tikaf ini. Kata dia,
wa man i'takafa yawman ibtigha'a wajhillah ja'alallahu bainahu wa bainan nar thalathata khanadiq kullu khandaq ab'adu ma bainal khafiqaini. Maksud dia, Nabi SAW bersabda. Hadis dhaif ni maksud dia apa tuan-tuan? Hadis ke tak ke? Hadis. Habis tu pasal apa dia dipanggil sebagai hadis dhaif? Pasal apa? Pasal ada salah seorang daripada rawi yang meriwayatkan hadis ni, nama dia Bishr bin Salam al-Bajali. Dia ni known as, diketahui umum sebagai satu orang yang ada masalah dari segi ingatan. Ada sikit ghaflah. Dia rawi hadis. Rawi hadis tuan-tuan. Kalau kata ghaflah bukan macam kita ghaflah. Jangan duk salah faham. Kita ni ghaflah jingga. Rawi hadis ni kalau kata ghaflah ni, ghaflah depa ni baik pada ustaz yang duk ada hari ni. Pun macam tu, kerana dia ni diketahui orang sebagai satu orang yang tak syak, ingatan dia tak syak, hadis turun darjat. Turun darjat. Daripada sahih turun hasan, hasan turun dhaif, kerana masalah pada rawi, pada orang yang meriwayatkan hadis ini. So hadis ni jadi dhaif pasal syekh ni, syekh yang kata Bishr bin Salam al-Bajali, dia tersenarai sebagai salah seorang yang meriwayatkan hadis ni. Kerana ada dia ni, downgrade hadis tu. Tapi hadis ke tak ke? Hadis. Tidak boleh buat hujah. Tapi dia adalah hadis yang lemah. Apa kata hadis tu? Dia kata Nabi SAW bersabda, Nabi kata, wa man i'takafa yawman ibtigha'a wajhillah. Nabi kata barang siapa yang beriktikaf pada satu hari kerana nak cari keredaan Allah, ja'alallahu bainahu wa bainan nar thalathata khanadiq. Allah akan jauhkan dia dengan api neraka sejauh 3 buah parit. Khanadiq. Tuan-tuan pernah dengar perang Khandak? Khandak itu maksud dia apa? Parit. Khanadiq maksud dia parit-parit. Jamak, plural. Nabi kata, ja'alallahu bainahu wa bainan nar thalathata khanadiq. Allah dengan kerana dia i'tikaf satu hari saja, Allah menjauhkan dia daripada api neraka sejauh 3 parit. Kullu khandaq ab'aduha ma bainal khafiqaini. Antara satu parit dengan satu parit, jauhnya di antara 2 ufuk. Ufuk timur dan ufuk barat. Dengar 3 parit macam dia ingat lagu parit belakang rumah kita. Dah. Dia habaq pula dalam hadis tu 3 parit tu maksud dia apa? Antara satu parit dengan satu parit, jauh dia antara timur dan barat 3 parit. Makna jauhlah orang ni daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala hari akhirat esok, hanya kerana satu hari i'tikaf yang betul. Cumanya apa dia? Hadis itu dhaif. Boleh digunakan untuk buat amalan, tetapi tidak boleh berhujah dengan dia. Mudah-mudahan muqaddimah itu memberi sikit faham kepada kita tentang i'tikaf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau boleh Ramadan nak mai ni kita buat kira paling baik hak kita boleh buat. Try. Saya pun lemah, kita semua pun lemah. Kita minta Allah bagi sikit kekuatan untuk bekai kita, bukan untuk orang lain, untuk bekai kita untuk nak bawa pergi hari mati kita esok ni. Mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah.